Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita dah lihat kemahiran proses sains KPS 1.1.1 memerhati dan KPS 1.1.4 membuat inference. Okey, kemahiran proses sains memerhati. Okey, kita nak lihat di sini memerhati menggunakan 5 organ deria, iaitu pertama, mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Ini kemahiran dalam memerhati. 5 organ deria yang kita gunakan untuk memerhati. Okey, mata untuk melihat, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bau, lidah untuk merasa, kulit untuk sentuhan. Okey, seterusnya contoh 1. Okey, perhatikan dahulu contoh buah mangga yang cikgu sertakan di sini. Okey, mangga itu berwarna kuning. Kedua, mangga itu berbau harum. Ketiga, mangga itu rasanya manis. Mangga itu mempunyai kulit yang licin. Okey, seterusnya contoh kedua. Okey, cikgu nak kamu perhatikan gambar yang cikgu beri ini. Ada anak pokok P dan ada anak pokok Q. Okey, daripada dua gambar rajah ini kita boleh buatkan pemerhatian, iaitu anak pokok Q lebih tinggi berbanding anak pokok P. Kedua, daun anak pokok Q lebih besar berbanding daun anak pokok P. Ketiga, batang anak pokok Q lebih besar berbanding batang anak pokok P. Okey, seterusnya. Okey, ada beberapa cara yang kita boleh gunakan untuk memerhati. Cara pertama, jika PM ataupun boleh ubah manipulasinya ada dua jenis, kita boleh nyatakan pemerhatian seperti yang berikut. Okey, seperti dalam gambar ini. Okey, ada dua PM yang kita boleh nampak, iaitu jenis haiwan dan juga bilangan telur yang dihasilkan. Jadi kita ambil yang di sini, bilangan telur yang dihasilkan oleh penyu lebih banyak berbanding ayam. Okey, seterusnya contoh yang kedua atau cara yang kedua, jika boleh ubah manipulasi ada lebih daripada dua jenis. Okey, seperti dalam carta palang yang cikgu berikan ini. Okey, kita dah nampak di sini pemboleh ubah dimanipulasi atau PM-nya adalah permukaan. Pemboleh ubah bergerak balasnya adalah kelajuan kereta mainan. Okey, kat sini kita boleh nampak permaidani, kertas pasir, simen dan juga jubin. Okey, kita boleh buat pemerhatian di sini. Jubin ni tak nampak sebab dia terang. Okey, kelajuan kereta mainan pada permukaan jubin paling tinggi berbanding pada permukaan permaidani, kertas pasir dan juga simen. Okey, itu cara yang kedua. Okey, seterusnya. Bagi cara yang ketiga, jika pemboleh ubah manipulasinya perkara yang sama, kita rujuk kepada pola. Okey, PM dia adalah tahun. Okey, tahun ke sama? 2010, 2005, 2019, jadi kita lihat dia punya pola. Jadi di sini PB dia keluasan hutan yang tinggal. Okey, keluasan hutan yang tinggal semakin berkurang, atau kita boleh lihat di sini kawasan hutan yang paling sedikit pada tahun 2010 berbanding tahun sebelumnya. Okey, seterusnya kita lihat membuat inference. Okey, bagaimana hendak membuat inference? Okey, pertama, kenal pasti pemerhatian. Okey, kita dah lihat cara tadi, ada 3 cara. Kedua, cari punca atau sebab perkara tersebut berlaku sedemikian. Okey, pemerhatian tadi lah. Dan ketiga, membandingkan pelbagai sebab yang logik tetapi jawapan mestilah di dalam bentuk perbandingan. Okey, itu dia membuat inference. Okey, kita tengok seterusnya. Cara menulis jawapan inference. Di sini cikgu nak sertakan tips. Cara menulis jawapan inference. 1. Sekiranya.
pemerhatian telah dinyatakan atau ditulis dalam soalan sebelumnya, kita terus kepada inference. Letakkan, tambahkan perkataan kerana. Ada kerana, jadi kita dah tahu belakang jawapan kerana tu seterusnya adalah inference. Okey, kerana, nyatakan alasan dan sebab. Kedua, sekiranya pemerhatian tidak dinyatakan atau ditulis dalam soalan sebelumnya, kita kenalah tuliskan pemerhatian dulu, baru letakkan inference di belakangnya. Kerana, nyatakan alasan dan sebab. Okey, jadi kita tengok contoh cara membuat inference. Contoh 1. Okey, kat sini cikgu bagi soalan. Carta palang di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan tentang daya yang diperlukan untuk menolak kotak yang berlainan jisim di atas lantai dengan jarak yang sama. Okey, PM dia jisim kotak, pemboleh ubah bergerak balasnya adalah jumlah daya yang diperlukan. Jadi pemerhatian kita di sini, jumlah daya yang diperlukan semakin bertambah. Pola dia semakin bertambah. Inference dia, okey, inference dia kat sini kita boleh katakan jumlah daya yang diperlukan semakin bertambah. Okey, tengok di sini, ini adalah pemerhatian yang cikgu ambil dari atas tadi, betul? Kat belakang ni kerana jisim kotak bertambah. Itu baru inference dia. Okey, contoh 1. Contoh kedua. Okey, contoh yang kedua, kita tengok raja menunjukkan purata kadar degupan jantung seorang budak lelaki selepas melakukan aktiviti berikut. Aktiviti apa? Pertama, tidur. Kadar denyutan jantungnya adalah 50 denyutan. Kedua, berjalan 75 denyutan. Ketiga, berlari 90 denyutan. Okey, kat sini kita boleh lihat PM dia. PM dia apa? PM dia adalah jenis aktiviti, betul? PB dia adalah bilangan purata kadar degupan jantung. Okey, jadi pemerhatian kita, purata kadar degupan jantung selepas aktiviti berlari paling tinggi berbanding aktiviti tidur dan berjalan. Okey, inference dia, kerana jenis aktiviti berlari memerlukan kadar oksigen paling tinggi berbanding aktiviti tidur dan berjalan. Okey, itu contoh yang kedua. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Okey, contoh 3, raja di sebelah menunjukkan 18 ekor berudu dalam sebuah bekal berisi air dengan lapisan minyak menutupi permukaannya. Okey, dan disertakan di bawah ini adalah pemerhatian selepas eksperimen dijalankan. Didapati PM dia di sini adalah masa, pemboleh ubah manipulasi dia adalah masa dalam unit minit, dan pemboleh ubah bergerak balasnya adalah bilangan berudu yang mati, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita boleh lihat daripada jadual ini di sini. Pada minit ke-60, bilangan berudu yang mati adalah 18 ekor. Okey. Jadi pemerhatian kita, bilangan berudu yang mati pada minit ke-60 paling tinggi berbanding minit sebelumnya. Okey, cikgu tak letakkan pemerhatian, cikgu terus berikan inference. Nampak? Kerana tidak mendapat udara yang mencukupi. Okey, tadi cikgu dah berikan 3 contoh cara membuat inference. Contoh 1 tadi, kita letakkan pemerhatian di dalam inference. Okey, belakang. Selepas je kerana, jawapan selepas kerana itu adalah inference. Okey, contoh 2 dan contoh 3, cikgu tak letakkan pemerhatian, cikgu terus kepada inference. Okey, inference nak kenal dia macam mana? Mesti ada kerana. Okey, jadi itu tadi kita punya video tentang kemahiran proses sains, memerhati dan berkaitan dengannya adalah membuat inference. Ini adalah selalu dalam soalan. Okey, jadinya jika apa yang cikgu berikan ini memberi manfaat kepada kamu, jangan lupa subscribe, okey, like dan share serta berikan komen yang membina di bawah ruangan komen. Okey, sekian dulu. Terima kasih. Okay, bye.